Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dan ahli kumpulan saya iaitu Nurin, Dia, Zinfi dan Syafiq akan membentangkan tajuk kumpulan kami iaitu penciptaan, konsep dan peranan manusia menurut Islam. Yang pertama, kami akan membentangkan mengenai teori penciptaan manusia. Yang kedua, proses kejadian manusia. Yang ketiga, elemen utama kepada manusia. Yang keempat, peringkat atau alam kehidupan manusia. Dan yang terakhir sekali, peranan manusia sebagai hamba dan khalifah Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin akan membentangkan bahagian teori penciptaan manusia. Sebagai pengenalan, menurut Kamus Pelajar edisi kedua tahun 2015, penciptaan bermaksud perbuatan atau hal mencipta. Sebagaimana kita tahu, Nabi Adam adalah manusia pertama yang telah diciptakan oleh Allah, yang kemudiannya diikuti oleh pasangannya iaitu Hawa. Manusia adalah merupakan makhluk yang sangat mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain seperti jin dan iblis. Namun begitu, manusia masih dikenali sebagai makhluk Allah. Oleh itu, segala hambanya, manusia tidak mempunyai sebarang hak ke atas dirinya sendiri. Segala yang dimiliki oleh kita adalah merupakan hak Allah, termasuklah kehidupan, kematian dan juga keluarga kita. Hal ini kerana pada bila-bila masa saja nikmat yang diperolehi oleh kita boleh ditarik semula oleh Allah. Berbalik kepada teori penciptaan manusia, sebagaimana yang kita tahu, teori penciptaan manusia telah lama dibincangkan tokoh-tokoh barat seperti Plato, Aristotle, Karl Marx dan Sigmund Freud. Mereka telah mengetengahkan pelbagai teori penciptaan manusia berdasarkan dua sumber iaitu akal dan panca indera. Namun, seseorang Muslim hendaklah percaya bahawa manusia telah diciptakan oleh Allah. Malah bukti-bukti penciptaan manusia juga menurut Islam telah dibuktikan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Bagi Plato, teori penciptaan yang diciptakan oleh beliau adalah hakikat kewujudan di alam idea. Manusia berasal dari alam idea dan manusia akan mati kembali ke alam idea. Aristotle pula telah mengetengahkan bahawa hakikat kewujudan di alam nyata, realiti manusia di alam nyata dan manusia akan mati manakala roh akan kekal. Menurut Islam juga, Allah telah membekalkan 5 unsur dan elemen kepada manusia, iaitu roh, jasad, akal, hati dan nafsu. Jasad dan roh adalah merupakan unsur utama kejadian manusia. Kedua-dua unsur ini mempunyai keunikan dan keistimewaannya yang tersendiri, dan apabila digabungkan, ia akan membentuk personaliti bagi seseorang manusia. Menurut Islam, penciptaan manusia telah melalui dua proses, iaitu proses penciptaan daripada tanah dan kemudian diarahkan kun fayakun oleh Allah. Seperti yang dinyatakan di atas, Nabi Adam adalah merupakan manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam juga dicipta daripada tanah dan kemudian diarahkan kun fayakun. Maka diciptalah manusia bermula daripada manusia pertama iaitu Nabi Adam. Proses penciptaan yang kedua pula adalah melalui proses biologi. Proses ini dilalui oleh semua manusia kecuali Nabi Adam. Justeru, penciptaan manusia menurut Islam secara keseluruhannya membicarakan tentang penciptaan Nabi Adam, Hawa dan anak cucu Nabi Adam. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Dia untuk menghuraikan lagi tentang proses kejadian dan penciptaan manusia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dia Raihani binti Syamsul Kamar akan membentangkan mengenai proses kejadian manusia. Proses kejadian atau penciptaan manusia terbahagi kepada 3 iaitu proses penciptaan Adam, proses penciptaan Hawa dan proses penciptaan keturunan Adam. Proses penciptaan Adam AS terbahagi kepada 6 jenis peringkat. Pada peringkat pertama diciptakan melalui pelbagai jenis tanah bumi ataupun turab. Melalui proses ini, terdapat rahsia yang tersirat daripada penciptaan manusia yang mempunyai pelbagai jenis warna dan sifat kerana kepelbagaian jenis tanah di bumi melalui proses penciptaan Adam. Peringkat kedua pula diciptakan melalui tanah liat, manakala peringkat ketiga diciptakan melalui tanah liat yang pekat. Peringkat keempat dicipta dari tanah liat kering yang hitam. Tanah liat pekat tadi berubah menjadi tanah liat yang kering yang berwarna hitam. Pada peringkat kelima pula diciptakan dari tanah liat yang dibakar.
Proses ini diumpamakan seperti pembuatan tembikar yang bermula daripada tanah liat, kemudian dibentuk dan dikeringkan. Maka untuk menghasilkan legi struktur tembikar, kebiasaannya ia akan dibakar untuk menghasilkan tembikar yang berkualiti tinggi dan kukuh. Manakala pada peringkat yang terakhir iaitu peringkat ditiupkan roh. Apabila telah selesai proses penciptaan tersebut, maka Allah meniupkan roh yang membangkitkan Adam sebagai manusia bernyawa dan Allah memerintahkan makhluk lain untuk sujud kepadanya. Manakala untuk proses penciptaan awal dipetik dari Al-Quran dan hadis, maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan daripada tulang rusuk Adam, daripada hadis riwayat Bukhari Muslim. Proses penciptaan keturunan Adam juga mempunyai 6 jenis peringkat. Pada peringkat pertama iaitu peringkat nutfah. Nutfah ialah peringkat pertama yang bermula selepas persenyawaan ataupun minggu pertama. Ianya bermula setelah berlakunya percantuman air mani. Pada peringkat kedua ialah peringkat pembentukan alaqah. Peringkat ini bermula pada hujung minggu pertama ataupun hari ketujuh. Pada hari ketujuh, telur yang disenyawakan itu telah ditanam di dinding rahim yang dipanggil qarar makin. Pada peringkat ketiga pula iaitu peringkat mudghah. Di peringkat ini sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang dan anggota-anggota yang lain. Selain itu, sistem pernafasan bayi juga sudah mula terbentuk. Pada peringkat keempat ialah peringkat izam dan lam. Pada peringkat ini berlaku pada minggu kelima hingga minggu ketujuh. Pembentukan tulang dan otot-otot bayi juga sudah mula terbentuk. Seterusnya pada peringkat kelima iaitu peringkat nashha kalkan al-akhar. Pada peringkat ini, tulang janin telah terbentuk dengan sempurnanya dan peringkat seterusnya iaitu peringkat yang terakhir iaitu peringkat nakhur peniupan roh. Ini merupakan peringkat terakhir di mana peringkat peniupan roh dan para ulama Islam sepakat mengatakan peniupan roh ini berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya organ-organ termasuklah organ seks. Nilai kehidupan mereka telah pun bermula sejak di alam rahim lagi. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Syafiq untuk membentangkan perkara yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Muhammad Sanusi akan membentangkan tentang elemen utama dalam diri manusia. Terdapat 4 elemen dalam diri manusia. Yang pertama adalah roh. Roh adalah satu unsur yang ada dalam badan yang dicipta oleh Tuhan sebagai penyebab kehidupan. Roh berasal dari kata arya yang bermaksud angin atau sesuatu yang tidak kelihatan tetapi bertenaga. Elemen kedua adalah nafsu. Nafsu merupakan segala sesuatu yang mengandungi kemampuan kemarahan yang kuat serta hasrat untuk selalu bersukacita. Pengertian ini banyak dianggap oleh kalangan sufi sebagai sifat celah dalam diri manusia seperti pemarah, nafsu berahi dan syahwat, hasad dengki dan riak. Maka mereka berkata, perang terhadap nafsu dan mengalahkan hawa nafsu adalah satu keharusan. Elemen ketiga adalah akal. Pengertian akal terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, pengetahuan terhadap hakikat segala sesuatu. Maka ilmu dalam pengertian ini adalah kajian yang digunakan untuk menyebut sifat ilmu yang tersimpan dalam hati. Pengertian kedua, sifat memahami dan mengerti akan pengetahuan sehingga kadang-kadang disebut hati. Dua pengertian ini membawa kita kepada elemen keempat iaitu hati. Hati merupakan satu komponen penting yang berperanan menggerakkan komponen-komponen lain sama ada ke arah kebaikan atau keburukan. Pendidikan hati amat diperlukan supaya hati dapat dikawal dalam beroperasi untuk membawa ke arah kebahagiaan, ketenangan dan ketenteraman di dunia dan di akhirat. Secara tidak langsung dapat mengelakkan daripada mengikut jejak syaitan yang sentiasa mempengaruhi manusia agar mengikutnya dalam menjerumus diri ke arah kebinasaan. Seterusnya saya akan serahkan kepada Zihoy untuk menerangkan tentang tajuk seterusnya. Selamat sejahtera. Nama saya Lo Sing Hui dan saya akan membentangkan tentang peringkat kehidupan manusia. Manusia akan menempuh 5 tahap atau alam secara berperingkat-peringkat, iaitu alam roh,
alam rahim, alam dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Sebelum dijadikan jasad, manusia pada awalnya berada di alam roh. Manusia tidak mengetahui akan hakikat bilakah roh dijadikan. Setelah ditiupkan roh, dapat diketahui dengan menelah perubahan fungsional, perubahan spesifikasi, gerak, respons terhadap pelbagai pengaruh dan emosi. Alam kedua yang pasti dilalui oleh semua manusia adalah alam rahim. Mula menjadikan jasad setelah pencantuman air benih di dalam rahim selama 9 bulan 10 hari. Alam ketiga adalah alam dunia. Tahap ketiga adalah tahap yang amat menentukan keputusan akhir nasib seseorang. Setelah cukup tempoh yang dikehendaki oleh Tuhan, manusia akan lahir ke dunia sebagaimana yang telah diaturkan olehnya. Setelah manusia selesai menjalani kehidupan di alam dunia, manusia akan dipindah ke alam barzakh. Di alam barzakh, manusia akan diberikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya di dunia. Dengan kematian seseorang itu, baru memasuki saat peristiwa sesudahnya. Alam kelima adalah alam akhirat yang akan tentukan seseorang manusia kekal di syurga atau neraka. Saya akan serahkan kepada rakan saya, Wafa, untuk membentangkan tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wafa Syairah binti Muhammad Yusof dan saya akan membentangkan topik yang seterusnya, iaitu peranan manusia. Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Allah SWT juga memuliakan manusia yang diciptakannya sebagai firman-Nya di dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Surah Al-Isra ayat 70. Sehubungan itu, Islam telah meletakkan beberapa tugas utama kepada manusia sebagaimana hamba Allah yang menjadi penghuni di muka bumi ini. Di antaranya adalah tugas sebagai hamba Allah SWT. Kita sebagai manusia hendaklah melaksanakan tugas ibadat solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Kita juga perlulah mengatur uruskan kehidupan harian, hidup berkeluarga, bermasyarakat, bermuamalat, berpolitik termasuk pendidikan, ekonomi, perundangan dan sebagainya mesti di atas landasan dan makna mengabdikan diri kepada Allah SWT. Firman-Nya di dalam Al-Quran, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua adalah tugas sebagai khalifah Allah SWT. Dalam kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman menjelaskan maksud khalifah dalam ayat ini ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT supaya untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyu dan syariat Allah, supaya kehidupan manusia itu teratur dan mempunyai tujuan-tujuan hidup yang suci murni untuk mencapai keredaan Allah SWT. Selain itu, pengajaran yang boleh didapati daripada ayat 26 surah Sa'ad kepada umat Islam zaman ini adalah sebagai khalifah, kita terikat dengan hukum dan syariat Islam yang merangkumi semua perkara seperti akidah, syariat, akhlak, kehidupan dan sebagainya. Sekian itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.